Silakan Yang Berhormat Tuan Haji Wan Hassan bin Muhammad Ramli Dungun. Terima kasih Datuk Timbalan Pertua. Soalan nombor 1. Silakan Yang Berhormat Menteri Pengangkutan atau Timbalan menjawab. 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan Yang Berhormat Dungun bersekali dengan Yang Berhormat Kinabatangan yang bertarikh 17 Oktober 2022 serta Yang Berhormat Lanang yang bertarikh 24 November 2022 kerana pertanyaan adalah mengenai isu yang sama. Sebagai sebuah kerajaan yang berteraskan keluarga Malaysia, Kementerian Pengangkutan memandang serius akan keluhan dan rungutan rakyat mengenai harga tambang tiket penerbangan yang tinggi serta di luar kemampuan terutamanya semasa musim perayaan. Bagi menangani masalah harga tiket penerbangan yang tinggi, Kementerian Pengangkutan telah mengadakan perbincangan dengan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEPCOM dan syarikat-syarikat penerbangan domestik bagi memastikan harga tiket penerbangan yang ditawarkan adalah kompetitif. Hasil perbincangan tersebut, syarikat-syarikat penerbangan telah bersetuju untuk menambah kapasiti penerbangan dari semasa ke semasa bergantung kepada permintaan. Untuk makluman Yang Berhormat Kinabatangan dan Yang Berhormat Lanang, berdasarkan pemerhatian oleh MEPCOM pada 14 September 2020, harga tambang penerbangan sehala kelas ekonomi bagi tempoh penerbangan untuk musim perayaan Tahun Baru Cina 2023 iaitu dari 18 hingga 26 Januari 2023 tempoh pemerhatian adalah antara RM100 hingga RM1,235. Manakala bagi 20 hingga 21 Januari 2023 tempoh puncak harga tambang seala adalah antara RM210 hingga RM1,400. Daripada julat harga tambang tersebut, majoriti harga tiket penerbangan tersedia untuk pembelian bagi semua laluan ekonomi sahala ke wilayah Sabah dan Sarawak pada tempoh yang dipantau adalah di bawah RM400. Kementerian Pengangkutan melalui MEPCOM akan meneruskan pemantauan terhadap harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik termasuk laluan-laluan di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Berhubung dengan harga tiket penerbangan domestik dalam Sarawak seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Lanang, kadar tambang yang dikenakan oleh syarikat Maswings ke kawasan luar bandar di Sarawak adalah berdasarkan siling yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang telah dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Julai 2011. Harga siling yang ditetapkan ini adalah tidak termasuk dengan bayaran lain seperti cukai, yuran dan cas. Sehingga kini tiada kenaikan harga siling yang telah dilaksanakan atau diumumkan oleh kerajaan sejak 2011. YB Timbalan Menteri, masa yang paling kaskan. Sedikit lagi. Pihak operator iaitu Maswing yang melaksanakan perkhidmatan ras tidak akan menaikkan tambang dengan sewenang-wenangnya kerana
tertakluk kepada harga ceiling yang telah ditetapkan di bawah Perjanjian Public Service Obligation for Rural Air Service PSO for RAS. Untuk makluman yang berhormat, Lanang, Kementerian senantiasa menggalakkan syarikat-syarikat penerbangan negara untuk meningkatkan kapasiti penerbangan semasa musim-musim perayaan, khususnya di laluan-laluan yang mempunyai permintaan yang tinggi seperti Kuala Lumpur Sibu, Pulau Pinang Sibu dan Johor Bahru Sibu. Walau bagaimanapun, keputusan untuk meningkatkan kekerapan bagi laluan tersebut adalah keputusan komersial yang dibuat oleh syarikat penerbangan berasaskan kepada daya maju commercial viability laluan. Buat masa ini, terdapat 35 penerbangan seminggu bagi laluan Kuala Lumpur Sibu, 1 penerbangan seminggu bagi laluan Pulau Pinang Sibu dan 7 penerbangan seminggu bagi laluan Johor Bahru Sibu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan sila Yang Berhormat Dungun. Jawapan yang telah diberikan. Senario kenaikan harga tambang penerbangan domestik ke Sabah Sarawak dan dari Sabah Sarawak ke Malaysia ni, Semenanjung ni adalah sesuatu yang berlaku pada saban tahun. Jadi pohon secara jelas jaminan pihak kementerian bahawa perkara ini tidak akan berulang lagi, dan perancangan dan inisiatif kementerian bagi menangani isu yang membebankan rakyat ketika musim perayaan yang melibatkan tambang penerbangan domestik ini. Terima kasih, Datuk Timah Yang Betul. Okay. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua dan terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan tidak mengawal harga tiket penerbangan selari dengan keputusan Jemaah Menteri pada tahun 2006. Kerajaan melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MEPCOM) juga pernah membuat kajian mengenai penetapan harga ceiling bagi mengawal harga tiket penerbangan pada Ogos 2018. Kajian tersebut menunjukkan bahawa mekanisme harga ceiling akan memberi kesan yang negatif kepada pengguna dalam jangka panjang. Seterusnya, MEPCOM mendapati bahawa laluan yang mempunyai kekerapan penerbangan yang rendah, terutamanya semasa musim puncak, secara umumnya akan merekodkan harga penerbangan yang lebih tinggi. Kerajaan melalui MEPCOM telah memantau harga tiket serta kekerapan penerbangan domestik, terutamanya bagi laluan Semenanjung Sarawak, dan mencadangkan agar syarikat-syarikat penerbangan meningkatkan kapasiti penerbangan untuk memenuhi permintaan pada musim puncak. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Penampang. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Timbalan Menteri, adakah Timbalan Menteri tahu bahawa Singapura dan Indonesia telah meratifikasikan di Indonesia Flight Information Region, di mana mereka boleh menguruskan segala flight path dan management di Indonesia. Saya faham bahawa satu faktor peningkatan seperti mana yang disoal kepada Menteri, Datuk Speaker, satu faktor kenaikan harga di flight ke Sabah dan Sarawak adalah kerana Flight Information Region. Masalah di mana Singapura mentadbiri airspace kita. Pada 2019, Datuk Speaker, saya faham bahawa kerajaan pada waktu itu telah mengumumkan hasrat untuk mengambil balik pengelehan ruang udara Flight Information Region ini daripada Singapura, dan dijangka proses pengambilan alihan pada 2019 itu patut dimuktamadkan dan diakhiri pada 2023. Saya ingin tanya kepada Menteri,
apakah perkembangan pengambilan barik Flight Information Region ini dan adakah ini akan menurunkan harga kos penerbangan ke Sabah dan Sarawak, termasuk juga dengan pengumuman airline yang baru, My Airline, sama ada mereka juga akan memberikan kos yang kompetitif daripada MAS dan AirAsia. Terima kasih. Terima kasih. Menambang sila, Tuan Menteri. 1 minit. Tuan Yang Dipertua, terima kasih di atas soalan yang diutarakan. Maklumat ini tidak ada di tangan saya dan kita akan memberi jawapan secara bertulis. Sekian, terima kasih. Thank you. Boleh soalan tambahan? Soalan lagi boleh? Sibu. Masa sebenarnya dah diberi agak panjang, tapi saya bagi peluang soalan tambahan yang ketiga. Saya jemput yang Sibu. berhormat Bintulu. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri tadi bagi soalan macam mana nak memantau harga tiket itu semua. Saya difaham, airline sekarang pasal COVID kita 2 tahun. Dalam 2 tahun, kapal terbang semua tidak jalan, tidak terbang. Semua sebelum dia orang kewa dia mesti mau ada servis baru boleh. Contoh macam AirAsia, memang dia tidak mencukupi kawangan. Saya difaham dia sudah minta kerajaan bantu bagi loan ataupun bagi bantuan macam mana membantu dia orang servis itu aircraft, barulah dia boleh tambahan frekuensi. Kalau ada sudah airline sudah ada cukup frekuensi, memang harga turun. Kalau tidak sekurang dia sekarang memang harga akan mahal because of operation cost and all this. Sampai hari ini saya difaham dia sudah minta Kementerian Pengangkutan bantu. Kenapa sampai sekarang Kementerian Pengangkutan atas isu ini tidak ambil begitu serius on this matter? Saya minta jawapan daripada Timbalan Menteri. Sila, Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih Yang Berhormat Bintulu. Memang pun disebabkan pandemik COVID-19, syarikat-syarikat penerbangan masih dalam fasa pemulihan di mana kapasiti dari kekerapan penerbangan masih terhad. Dan bagi bulan September misalnya 2022, kekerapan penerbangan domestik masih rendah, jauh iaitu hanya pada tahap 68.2% berbanding pra-pandemik Disember 2019. Jadi ini satu fakta selain daripada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sibu tadi yang menyebabkan harga tiket mungkin mahal daripada kebiasaan. Jadi maklumat ini juga saya akan sampaikan jawapan kepada Yang Berhormat Sibu secara bertulis. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Menteri.